Yang kedua, tadi dalam Kitab Jemaah Menteri, saya telah membentangkan keputusan Jawatankuasa Pengurusan Pekerja Asing di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia. Beberapa keputusan yang saya pilih untuk berkongsi dengan rakan-rakan media. Yang pertama adalah pembekuan permohonan kuota yang telah kita kenalkan pada Mac tahun lepas. Itu dipersetujui untuk ianya dilanjutkan. Maknanya pembekuan bagi permohonan kuota pekerja asing itu dilanjutkan. Saya setuju pada hari ini. Kenapa? Kerana jumlah kuota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang mendaftar. Apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja asing. Jadi polisi untuk membekukan permohonan kuota kita teruskan. Yang kedua, Kabinet juga bersetuju untuk One Stop Center diwujudkan. Dan kali ini Kabinet bersetuju supaya the lead agency itu adalah di bawah KDN. Itu keputusan hari ini. Sebelum ini adalah dia melibatkan soal ini semua satu clarity saja. Sebelum ini semua manusia KDN, tapi dengan keputusan hari ini ianya letak di bawah Kawaselia Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Kabinet memperhatikan tempoh memproses pemasukan pekerja asing. Kalau nanti polisi ke depan kota dibuka semula. Kalau nanti keputusan kota dibuka semula, kita dah ada langkah untuk mempercepatkan proses permohonan dari 29 bulan 13 hari kepada 15 bulan 7 hari, iaitu pengurangan yang signifikan dari segi proses permohonan kota sampai kepada kemasukan. Itu pengurangan sehingga 46%. Itu kita dah ambil kira semua proses yang perlu dilalui. Maka komitmen yang diberikan sekarang adalah 15 bulan 7 hari dari segi yang kita namakan sebagai tempoh proses kemasukan pekerja asing. Ya. Baik. Keputusan seterusnya yang disetujui diperakukan oleh Jemaah Menteri ialah program repatriasi migran. Maksudnya begini, rekalibrasi 2.0 yang tamat 31 Disember tahun lepas itu adalah untuk program untuk memenuhi keperluan tenaga kerja. Tapi ada juga yang sudah pun berada di sini tapi tidak dalam kategori memenuhi tenaga kerja. Jadi yang ini kita adakan pelaksanaan program repatriasi migran yang Kabinet setujui bermula pada 1 Mac ini 2024. Mana lebih kurang 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka ini akan dibenarkan selepas ini setelah mereka bayar kompaun. Mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Sebaliknya kita akan invoke Akta 155 di bawah Seksyen 61C dengan memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya, dengan kita kenakan kompaun sebesar RM500. Kita juga akan invoke Seksyen 15.1C Akta yang sama, iaitu kesalahan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh. Yang ini kita kenakan kompaun juga RM500. Dan kita juga invoke Peraturan 39B, Peraturan Immigration 1963, iaitu kesalahan melanggar syarat dengan kadar kompaun RM300. Jadi program ini bersifat program pengampunan pulang yang kita akan tempatkan supaya diguna pakai oleh mereka yang terlibat untuk memudahkan pemutaran pulang. Kertas yang seterusnya, keputusan yang seterusnya ialah Kabinet juga bersetuju dengan sure supaya kerajaan akan memasuki semula proses rundingan dengan 15 dengan negara-negara sumber mengenai MOU. Kita ada MOU dengan negara sumber. 3 negara iaitu Nepal, Bangladesh dan Indonesia.
dia menyumbang 77% kepada tenaga kerja asing dalam negara. Jadi Kabinet bersetuju dengan syur jawatankuasa bahawa kita akan memasuki perundingan semula. Tengok balik terma-terma dan syarat-syarat yang memerlukan penambahbaikan. Ya, jadi itu keputusan yang dipersetujui melalui kertas yang saya bentangkan sesuai dengan keputusan jawatankuasa bersama Pengurusan Pekerja Asing KDN dan Sumber Manusia. Datuk, pasal MOU kan, kenapa nak review balik MOU ni semua? MOU dengan sebuah negara, MOU ni satu persefahaman perjanjian. Dia bukannya statik, dia dinamik. Sekarang kita dipandu oleh 4 perkara. Pertama, kita nak speed up the process. Yang kedua, kita nak reduce the migrant cost. Yang ketiga, kita nak fokus pada aspek menjamin kebajikan pekerja bila dia datang ke sini. Yang keempat, kita nak melindungi kepentingan majikan. Jadi, berasas pada 4 prinsip ini, kita akan tengok semula MOU yang kita tandatangani, apakah butiran yang itu memenuhi atau boleh membawa kepada tercapainya 4 perkara. Itu tujuannya. So dengan 15 negara ni Kita semua akan utamakan 3 dulu. Sebab dia 3 ni menyumbang 77%. Mana-mana negara yang kurang menimbulkan perkara yang isu 4 tadi itu, maka kita akan batalkan. Tapi pada prinsipnya, Jamaah Menteri bersetuju untuk MOU itu kita memasuki proses untuk dirunding semula dengan negara semua. So negara-negara ini ada timbulkan Kita akan notify itu keputusan sebelah kita dan kita akan notify mereka. Dia mesti bilateral, tak boleh unilateral.